Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan tunjukkan satu kata apa ni, teknik lah kan, teknik. Awak sekarang ni mungkin dah tahu gunakan Tinkercad. Jadi untuk hari ini saya akan ajar awak macam mana nak gunakan Tinkercad tu mengikut dunia yang sebenar. Dalam dunia sebenar. Jadi macam mana? Kan? Okey. Alright, sekejap saya buka slide. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi hari ini kita sambung lagi kelas kedua, dan untuk modul kita pada hari ini saya akan kongsikan macam biasa satu cerita lah berkenaan dengan tokoh ilmuwan Islam. InsyaAllah hari ini ada beberapa video yang menarik lah yang saya nak kongsikan dengan awak semua. Kemudian kita akan terus kepada satu konsep yang saya rasa sangat menarik juga. Macam mana agaknya kita nak gunakan Tinkercad ni dalam kehidupan seharian kita. Jadi tajuk kita pada hari ini juga termasuk je adalah aplikasi reka cipta dalam kehidupan seharian kita. Dan di akhir kelas ni kita ada latihan reka cipta lah dengan menggunakan konsep yang awak baru belajar. Okey, tapi sebelum tu seperti biasa kita uh, baca doa dulu untuk memberkati majlis ataupun majlis ilmu kita pada hari ini. Jadi saya nak semua orang baca bersama-sama dengan saya tanda tangan dan kita buka kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa belajar ni niat kita pun ikhlaslah untuk belajar hari ini untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi sebelum kita terus kepada Tinkercad, saya nak kongsikan satu topik lah berkenaan dengan tokoh ilmuwan Islam. Tokoh ilmuwan Islam. Mungkin ada yang kat sini yang tahu sedikit berkenaan dengan tokoh ilmuwan Islam, tapi hari ini saya nak tunjukkan beberapa sejarah lah kan. Kenapa kita patut mengenal tokoh ilmuwan Islam. Okey. Jadi untuk pengetahuan awak semua, pada zaman dahulu kita ada satu zaman lah yang dipanggil sebagai Islamic Golden Age. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia, zaman kegemilangan Islam. Jadi semasa zaman kegemilangan Islam ni, ada ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang telah berjaya dilahirkan. Sebab kalau kita baca sejarah ataupun mungkin nanti awak berpeluang untuk buka buku kan, ataupun Google, Wikipedia ke dan sebagainya, awak boleh search pasal Islamic Golden Age, sangat banyak reka cipta ataupun ilmu pengetahuan yang diteroka semasa zaman ni digunakan sehingga zaman sekarang. Semuanya bermula oleh ataupun semuanya telah pun dimulakan oleh saintis Islam. Okey, jadi apa sebenarnya zaman kegemilangan Islam ni? Ini saya nak kongsikan kepada semua. Zaman kegemilangan Islam ni ataupun Islamic Golden Age ni, kalau orang tanya kita, dia merupakan satu zaman di mana terdapat banyaklah kemajuan dari segi tamadun, pembangunan wilayah dan negara serta sains dan teknologi yang berasal daripada umat Islam. Kan? Menarik kan? So saya rasa ramai kawan-kawan kita yang mungkin bukan tak tahu, dia macam tak didedahkanlah dengan perkara ni. Kita selalu dengar siapa agaknya tokoh saintis kan. Biasanya nama yang popular orang akan sebut nama-nama Mak Saleh lah. Contohnya macam Isaac Newton ke, Alexander Graham Bell ke, kan. Tapi sebenarnya
orang Islam patut tahu bahawa kita ada ramai tokoh-tokoh daripada Islam tu sendiri. Okay, jadi di sini saya nak kongsikanlah ada satu video kat sini. Mungkin sebagai pendedahan lah kan pada awak semua, berkenaan dengan siapa agaknya tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman kegemilangan Islam. Okay, jadi dalam video tadi tu ada beberapa tokoh lah. Sebenarnya ada ramai lagi tokoh-tokoh Islam yang menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada umat. Okay. Tapi apa yang saya nak kongsikan dalam video tadi tu sebenarnya, kalau kita tengok kan, kalau saintis barat kadang-kadang tu dia buat satu inovasi ataupun ciptaan dia, yalah, dia memang niat dia bagus kan, maksudnya dia nak tolong dia punya masyarakat ke dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang Islam sepatutnya berasa sangat lagi beruntung, kerana kalau kita betulkan niat kita untuk belajar ke atau untuk menyumbang kepada masyarakat, kita niatkan ikhlas kerana Allah, kita akan dapat pahala, kita akan dapat keredaan Allah. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, saya nak ajak awak semua untuk membetulkan niat lah. Okay? InsyaAllah apa yang kita niatkan ni mendapat pahala dan kita bolehlah memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi boleh tengok di skrin yang saya paparkan ni dan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat ikhlas untuk belajar dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga apa yang kita niatkan membawa keberkatan lah, apa yang kita belajar hari ini kan.
Okey, topik kita berkenaan dengan Tinkercad pada hari ini adalah reka cipta dan dunia sekeliling kita. Jadi, disebabkan saya dah tunjukkan cara nak gunakan Tinkercad dan sebagainya, awak boleh gunakan skill-skill kemahiran menggunakan Tinkercad tu untuk mereka cipta alat-alat di rumah. Jadi mungkin awak nak tahu kan macam mana agaknya bentuk dia ataupun cara proses dia tu. Jadi di sini saya nak tunjukkan satu video lagi, berkenaan dengan menggunakan Tinkercad gabung pula dengan 3D printer untuk mencipta alat di rumah. Kita sama-sama saksikan. Okey, alright. Jadi itulah sedikit kan gambaran bila saya kata reka cipta dan dunia sekeliling kita. Maksudnya kita gunakan kemahiran yang kita dah belajar dalam Tinkercad ni dan manalah tahu nanti bila awak dah ada dah melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, awak terjumpa 3D printer pula kan, ataupun mungkin awak ada pergi mana-mana, awak ada 3D printer kat tempat tu, awak boleh gunakan Tinkercad tu untuk mencipta alat awak sendiri. Okey, kalau awak tengok tadi kan video tadi tu, uh,
orang tu dia gunakan 3D printer untuk ataupun Tinkercad untuk mencipta design-design yang dia nak kan. Tapi sebenarnya yang ni saya nak maklumkan pada awak semua lah. Untuk mencipta sesuatu kita menggunakan beberapa proses, dan kata kunci bagaimana proses untuk menghasilkan sesuatu tu adalah, yang pertama, kalau kita nak mencipta sesuatu, kita nak mereka cipta sesuatu inovasi, kita mestilah kenal pasti dulu apa masalah yang kita nak selesaikan. Betul tak? Contoh macam tadi kan, dia nak sangkut apa ni, pembaris segitiga dia tu. Jadi masalah dia kena pasti dulu masalah dia. Masalah dia, oh tak muat ataupun tak boleh sangkut sebab segitiga tu sangat besar untuk poket dia. So dia kenal pasti dulu masalah. Okey, kata kunci yang kedua adalah bila awak dah kenal pasti masalah, awak buatlah lakaran dulu. Buat lakaran atas kertas ke, awak conteng kat mana-mana ke kan. Sebelum awak print something tu. Okey, maksudnya kita dapat gambaran. Agaknya kalau kita nak selesaikan masalah tu menggunakan 3D modeling ke ataupun 3D printing, kita tahu apa yang kita nak buat. Dan barulah kita reka bentuk model 3D dalam Tinkercad ke ataupun dalam apa-apa software yang lain lah. Okay. Jadi ini kata kunci yang saya nak share pada petang ni, secara ringkasan sajalah kan, supaya kalau nanti bila dah ada 3D printer, awak pun berpeluang untuk gunakan 3D printer, awak mesti ingat ada 3 step ataupun 3 kata kunci utama untuk mereka cipta ni. Yang pertama, kita kenal pasti dulu masalah. Yang kedua, sebelum kita selesaikan masalah tu ataupun kita buat reka cipta kita, kita buat lakaran dulu. Dan yang ketiga, bila dah ada lakaran, baru kita start reka bentuk model 3D. Jadi tersusunlah kita punya inovasi tu. Okay? So, yang dimaksudkan dengan kena pasti masalah ni, saya nak kongsikan satu contoh lah kan. Okay, kalau awak boleh nampak gambar kat sini kan. Pernahkah awak semualah bawa beg tangan, beg plastik tu yang banyak, lepas tu setiap beg plastik tu pula adalah berat, macam-macam ada dalam beg plastik tu, lepas tu kena berdiri lama pula, pegang lama. Jari awak semua akan sakit kan kalau lama-lama kan, betul tak? Ini masalah dia. So kita kenal pasti masalah. Lepas tu kita fikir, agaknya ada tak something yang kita boleh design, yang kita boleh mungkin buat dalam Tinkercad ke 3D printer ke, yang boleh selesaikan masalah ni. Kita pun bincang dengan kawan-kawan kita kan. Okay gang, macam mana nak buat macam ni? Macam ni nak selesaikan masalah ni? Lepas tu awak dapat satu idea. Awak dan kawan-kawan awak dapat satu idea. Okay, contohlah awak dapat idea, awak kata kita perlukan sesuatu yang boleh menggantikan jari kita. Maksudnya kita tak adalah gunakan jari kita untuk pegang tu. Kita just pegang something untuk menyangkut pula beg plastik yang banyak tu. Ini idea sajalah. Maksudnya awak pun bincanglah dengan kawan-kawan awak kan. Okay geng, kita buat macam ni lah. Awak pun lukis. Oh lama. Oh tak boleh lah besar sangat. Kita kena buatlah kecil sikit supaya tangan kita muat. Awak pun bincang. Buat lakaran. Okay. Jadi bila dah ada lakaran, bila dah ada berlaku perbincangan antara awak sama ada buat sendiri ke ataupun buat dengan kawan, awak dah bincang, dah fikir betul-betul, barulah kita buat lakaran ataupun model 3D tu. Ini contohlah. Awak nampak kan? Ini daripada lakaran atas kertas, awak tukarkan lakaran atas kertas tu dalam bentuk Tinkercad punya 3D model. Jadi awak tak membuang masa untuk awak kata apa ni, try and error sangatlah. Maksudnya awak dah ada idea apa awak nak buat. Okey. Jadi seterusnya, manalah tahu kan, tiba-tiba pula awak pergi ke sekolah, wish, gang, kita ada 3D printer kat sekolah kita. Seronok lah kan. So kita pun bolehlah
printkan benda ni. Inilah contoh yang kita boleh buat menggunakan Tinkercad dan 3D printer. So nanti tiba-tiba mak ajak kan, dek, bang, jom kita pergi shopping jap. Mak pergi shopping. Bawa lah benda ni, senang. Boleh bawa plastik bag yang berat tu. Okay? Right, ini contoh sajalah. Okay? Jadi, saya ringkaskan saja menggunakan apa yang saya dah ceritakan kepada awak tadi. Mungkin pada petang ni kita nak buat satu latihan ringkas. Okay, tadi kita dah cerita kan. Untuk mereka cipta ada 3 kata kunci. Yang pertama, kita kenal pasti masalah. Maksudnya kalau contoh macam situasi plastik bag tadi tu kan. Masalah dia plastik bag yang berat. Tu satu. Lagi apa masalah lagi? Oh, plastik bag kita berat. Lagi apa? Okey. Jadi itu antara contoh kaedah lah kita menganalisa atau kita fahamkan sesuatu situasi tu. Ada banyak lagi contohnya. Contohnya macam tadi kan dalam video tadi tu, kan dia buat penyangkut pintu tadi kan. Sekejap saya tunjuk balik video tadi. Ini. Sekejap. Mana ni? Okay, yang ni kan. So, masalah dia mungkin dia punya kunci tu rosak. Mungkin kunci dia rosak. Jadi dia perlukan sesuatu sebagai kunci sementara. Jadi dia boleh gunakan idea ni untuk selesaikan masalah dia. Ataupun boleh jadi pintu ni dia tak naklah kunci. Lepas tu dia ada anak kecil pula kan. Dia tak nak orang buka. So dia buat kunci ni ataupun yang dia design ni sebagai kunci sementara. Jadi itu yang saya maksudkan sebagai kita kenal pasti dulu masalah apa yang kita nak buat. Okey. Kemudian kita buat lakaran atas kertas. Okey. Dan bila dah ada lakaran, awak pun dah ada gambaran sikit macam mana nak buat kan. Awak boleh gunakan model Tinkercad untuk buat 3D model. Okey, jadi saya akan bagi satu situasi dan saya akan bagi awak masa untuk awak buat satu aktiviti ni. Saya harap menariklah kan awak punya idea dia ni. Okey. Okey, right. Latihan ringkas kita pada petang ni senang je. Okey, saya bagi awak satu situasi. Sekolah dah buka, awak pergi sekolah, lepas tu tiba-tiba kan awak kata, alamak kawanku, beg kita samalah. Beg kita sama. Sekelas sama. Semua orang pakai beg yang sama. Yalah kan, musim-musim COVID ni, dah susah nak beli beg, beli ke tempat sama je semua. Sering tukar beg dengan rakan awak. Jadi awak pun kata, payah juga ni. Aku perlukan sesuatu untuk menanda beg aku. Jadi awak kata, agaknya kalau aku buat something yang boleh tandakan beg aku ni, mungkin menarik juga kan. Jadi awak kata, tapi objek tu mestilah menarik, objek tu mestilah unik kan. Okey. Jadi kita tengok. Awak rasa kan apa agaknya inovasi yang sesuai untuk contoh dua beg yang sama ni. Okey. Jadi di sinilah kita kalau kita nak gunakan kemahiran reka cipta kita sebagai orang, yelah mungkin awak kat sini ada yang minat nak jadi Iron Man ke. Mana tahu tengok Marvel lah, lepak best betul jadi Iron Man ni, macam-macam robot dia buat kan. Tapi kita pun kena tahu lah, Iron Man ni dia nak buat sesuatu kan, dia fikir dulu kan, ini kalau buat Mark 47 ke Mark 46 mesti ada something yang aku nak selesaikan. Contoh je lah kan, ini saya cerita lah sebab kita pun geng-geng tengok movie juga kan. Okay, alright. Jadi kat sini berlaku perbincangan. Okay, jadi itulah proses pertama awak. Maksudnya, itu proses yang kedua. Awak dah ada situasi yang awak nak selesaikan dan awak bagi idea dan awak dah lukiskan lakaran atas kertas. Okay, ini saya nak bagi contoh lah ya. Ini saya nak bagi contoh lah.
Contohlah, ini saya buat kan. Saya nak buat satu kitchen yang simple je, macam ni je. Okay. Lepas tu dia ada tempat letak apa ni, zip kat sini. Lepas tu atas ni ada nama saya. Contohnya nama Abu. A B U. Abu. Nama kan. Sebab kalau macam tak ada nama, orang tak kenal. Ini beg siapa ni? Ada segitiga pula ni. Bahaya ni. Okay. Alright. So, dalam lakaran kertas, satu perkara yang awak kena ada. Awak kena ada ukuran. Kita kena tahu berapakah saiz kitchen kita. Contohnya kat sini, saya letak 80 mm. Berapa pula lebar dia? Lebar dia 20 mm. Contohnya lah. Ini sebagai contoh saja. Setiap satu reka bentuk awak ni, awak kena tahu berapa dia punya ukuran dia. Sebab tu kalau kita nak reka cipta sesuatu, kita kena contohnya macam beg tadi kan. Ni beg tadi kan. Awak kena tahu berapa agaknya besar beg ni. Dan kalau awak nak buat kitchen, berapa besar kitchen tu? Awak nak buat besar ni ke? Nak buat besar ni ke? Ataupun nak buat kecil je? Itu semua kita kena tahu. Barulah kita kata, kita mereka bentuk berdasarkan dunia sekeliling kita. Okay? Jadi saya untuk petang ni saya nak awak faham tu je. Okay, tak apa. Yang penting, message yang saya nak sampaikan ni, kalau kita nak mencipta sesuatu untuk kegunaan seharian kita, untuk kegunaan yang sebenar, kita kena tahulah berapa ukuran yang kita perlu letakkan. Kan? Okey, tak apa. Kita buat dulu sama-sama. Macam mana kita nak pastikan ukuran yang kita letakkan dalam lakaran kita tu, kita boleh gunakan dalam Tinkercad. Step yang pertama. Okey, contoh contoh. Ya, sebelum saya tunjukkan. Okey. Step yang pertama, saya nak, tadi kita ada lakaran, tadi kita ada lakaran macam ni. Lepas ada lubang kat sini. Lepas ada nama kat sini. Okey, saya nak cipta satu kitchen yang berukuran 80 mm. Okey. Tebal dia, lebar dia 20 mm. Dan dia ada ketinggian dia. Ketinggian ataupun ketebalan dia 8 mm. Okey, kita buat sama-sama. Mengikut ukuran ni. Okey, yang pertama saya nak awak masukkan box yang berukuran seperti dalam gambar ni. Okey, masukkan box. Ukuran dia 80 mm. Panjang. 20 mm lebar. Dan 8 mm tinggi. Seterusnya, saya nak awak masukkan 2 silinder berukuran 20 mm diameter dan tinggi dia 8 mm juga. Okey, seterusnya masukkan kedua-dua silinder tersebut supaya dia seolah-olah dia bercantum lah ataupun bergabung dengan box atas tu. Kalau awak tengok kan, dia punya ni, dia punya tengah-tengah ni, dia akan masuk elok-elok dekat box tu. Masukkan kedua-dua silinder tersebut supaya dia macam cantum lah dengan box tu kat tepi. Okay, next adalah tambahkan satu silinder loop sinar berukuran 15 mm diameternya. Maksudnya dia 15-15 lah. Okay. Tapi sebelum tu kan, sebelum awak masukkan, saya nak tanya satu soalan lah. Kenapa saya letak 15? Jawapan dia. Okay, awak ingat tak tadi ada 2 silinder ni kan?
berukuran 20 kan. Okey, kalau saya letak ukuran silinder luksina tu 20 juga, saya tak dapat buat lubang kat sini tau, kat tengah-tengah ni. Tujuan saya nak letakkan silinder ni supaya dia masuk kat sini. Jadi kalau saya buat 20 juga, dia akan tak jadilah. Dia kena kecil sikit. Okey, jadi masukkan dulu satu silinder luksina berukuran 15 kali 15. Masukkan ke bahagian tepi box seperti berikut. Awak masukkan je. Pastikan dia tengah-tengah lah kalau boleh. Masukkan supaya dia masuk ke tengah-tengah ni. Gitu. Cuba-cuba. Kalau nak senang kan, awak tengok daripada atas. Awak tekan button top ni. Okay, inilah part yang uniknya adalah saya nak awak cari satu teks. Satu button teks dekat tepi belah kanan ni kan. Ini. Dan masukkan nama awak. Masukkan nama awak. Kalau dia punya panel tu tak keluar kan, awak klik dekat button sini, dia akan keluar nama teks kat sini. Okay. Tuliskan nama. Next. Alihkan nama tersebut ke atas box. Kalau tadi kan dia macam besar sikit kan, awak boleh kecilkan nama tu dan letakkan ke atas box dan warnakan nama tu. Okay. Okay, sekarang ni saya nak awak select semua ni. Select semua ni. Sorry, select semua ni. Semua ni dan tekan button group ke atas ni. Okay, klik panel color dan pilih multi color. Okay, klik panel color dan pilih multi color. Ini sebab kita tadi awak warnakan kan, tulisan tu awak warnakan. Jadi sekarang ni saya nak tunjuklah macam mana selepas dia group tu dia akan satu warna je kan. Ni saja je saya nak tunjuk macam mana nak kembalikan warna dia. Okay, jadi bila dah jadi multi color tu, jadi selesailah. Awak telah berjaya menyiapkan kitchen awak yang pertama. Kalau ada rezeki, awak ada jumpa mana-mana 3D printer ke mana-mana, okay, saya tunjukkan macam mana ya. Kalau kita nak gunakan 3D printer. Okay, sekejap. Okay. Ini contoh yang saya buat kan. Okay, tingkat this. So bolehlah kita gunakan file ni untuk kita gunakan 3D model ni untuk kita printkan menjadi objek yang sebenar. Okay, cara dia. Okay. Mula-mula saya groupkan dia dulu. Okay, ni awak boleh tengok kan cara dia. Okay, saya export. Tekan export. Ini awak boleh export. Dan kalau awak ada 3D printer ataupun sekolah awak ada 3D printer ke nanti kan, awak bolehlah download STL file. STL file. Dan awak boleh gunakan STL file ni untuk kita gunakan di 3D printer pula. Jadi itulah cara dia. Okay? Alright. Contohnya, awak nak tunjukkan hasil rekaan awak kepada orang lain dan awak nak gunakan WhatsApp, awak tekan send to. Send to. Send to button ni kat sini. Tekan situ dan awak boleh download gambar. Download gambar ni. Jadi sebagai penutup, kita tutup kelas kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okey, kita baca bersama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ars innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Amin.
Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.